Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, anda bersama saya Ros Nazirah Muhammad Daud, perantara anda dalam Fikrah. Ramai yang masih tidak cakna apabila disebut badal haji. Badal haji bermaksud mewakilkan kepada waris atau orang lain bagi melaksanakan ibadah haji ke atas seseorang individu disebabkan uzur seperti sakit yang tiada harapan untuk sembuh atau terlalu tua mahupun meninggal dunia, sedangkan ia berkemampuan tetapi tidak sempat menunaikan ibadat haji ketika masih hidup. Namun, apakah syarat atau garis panduan bagi membolehkan badal haji dilaksanakan dan bagaimana pula hukum menghajikan orang yang telah meninggal dunia? Bersama moderator dan ahli panel di studio bagi kita merungkai setiap persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ros Nazirah Muhammad Daud. Saudara, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang yang penuh keberkatan ini, kita bertemu semula siaran langsung Fikrah pada petang ini. Seperti biasa, kami bersiaran langsung dari studio Yusof, Kompleks Islam Putrajaya, JAKIM. Dan tentunya saudara, kita masih lagi terasa dengan semangat korban Aidul Adha dan kita masih lagi berada di bulan Zulhijjah. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Dan petang ini istimewa, sambil santai-santai kita menunggu masuk waktu maghrib untuk ke masjid, ke surau selepas ini. Petang ini kita tonton dahulu, kita ambil ilmu dan pengetahuan terlebih dahulu. Topiknya badal atau bedal. Badal atau bedal. Apa yang badal, apa yang bedal? Ros Nazirah telah nyatakan petang ini kita nak bincang topik badal haji ataupun termasuk jugalah badal umrah, upah haji ataupun upah untuk menunaikan umrah. Dan saudara penonton, pada petang ini istimewa, dua orang tokoh yang kita undang untuk ke studio kami untuk memberikan input dan juga memberikan maklumat kepada kita semua. Tokoh yang pertama yang saya maksudkan, Tuan Haji Ruslan bin Said, merupakan Ketua Pengarah Jauhar Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Hari Raya Aidul Adha tempoh hari? Semuanya okey. Alhamdulillah. Tuan Haji bayar di mana Tuan Haji? Tak balik kampung tu tak kena jam lah. Alhamdulillah. Semuanya berjalan lancar Tuan Haji ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, tokoh kita yang kedua memang terkenal, sudah 46 tahun kurang lebih terlibat dalam dunia pengurusan ibadat haji dan umrah. Beliau juga merupakan tokoh pendakwah di Malaysia yang saban hari, saban minggu kita mendengar kuliah beliau di TV, di radio, di YouTube ya. Alhamdulillah. Kami perkenalkan Datuk Ustaz Haji Mat Daud bin Cik Ngah, merupakan pendakwah dan juga pengerusi eksekutif syarikat Ben Daud Sdn Bhd. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Datuk. Saya Datuk bila bertemu Datuk, dengar suara Datuk, kita rasa satu kesegaran Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang tua. Alhamdulillah. Bagaimana Datuk Hari Raya tempoh hari Datuk? Hari Raya kita raya di Bangi saja, di rumah saja. Ya. Sementara nak nantikan, sebab inilah tahun yang pertama saya berhari raya di Malaysia. Dalam tempoh 24 tahun. Maka terus ambil kesempatan untuk korbanlah, panggil anak-anak, cucu, cicit semua. Korban sekalilah dekat tempat sembelihan sana. Itulah ada sedikit kepuasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu. Ada hikmah ya. Ada hikmah tu ya, dan Ustaz ya. Baik, berdua sekalian, ayuh kita mulakan gelanggang bicara kita. Dan sebelum itu saya nak umumkan awal. Para penonton, siaran langsung ini kami buka talian kepada saudara untuk membuat panggilan telefon untuk mengajukan persoalan topik khusus kita pada petang ini. Nombor taliannya 03-8870-7397. 03-8870-7397. Jadi kami tunggu panggilan saudara semua. Baik, Tuan Haji Ustaz Ruslan, mungkin di awal ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan mukaddimah awal fungsi Jauhar khususnya dalam pengurusan badal haji di Malaysia, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz di atas ni soalan, dan terima kasih juga di atas inputan pada hari inilah. Jauhar merupakan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji. Itu kita punya jabatan lah. Fungsi yang ada di situ. Bila sebut jabatan wakaf, kata wakaf. Zakat juga, dan ada haji di hujung tu. Dan haji, kalau kita lihat, haji ni memang tak boleh lari daripada tanggungjawabnya. Tugas fungsi utama adalah di bawah tabung haji. Saya ikut Akta 535 tabung haji.
Cuma di sini peranan Jawhar kita memberi nasihat dalam perkara berkaitan dengan pengurusan haji kepada Ibu Mak Menteri atas akta tadi. Pak tanggungjawab itu memang di bawah tabung haji lah. Saya. Dan dalam waktu yang sama kita juga menjalankan penyelidikan di atas permasalahan berkaitan. Ya. Dan kita juga sebetulnya sekarang ini sedang dalam proses untuk mengeluarkan satu garis panduan. Saya. Garis panduan pengurusan dan juga mekanisme pemantauan penipuan badal haji di Malaysia. Saya. Kita bersama dengan pakar-pakar telah kita kenal pasti dan kita lantik, dan insya-Allah garis panduan ini akan menjadi panduan kepada semua masyarakat di luar sana. Dan kebetulannya juga kita telah pun mengeluarkan beberapa manual pengurusan. Saya. Manual pengurusan dam haji, manual pengurusan manasik haji. Saya. Dan beberapa manual lagi lah. Termasuklah yang kita keluarkan ini adalah manual pengurusan badal haji. Yang ini sebetulnya untuk kita menjadi panduan kepada masyarakat isu-isu berkaitan dengan badal haji. Ini dari sudut hukum lah. Jadi apa yang telah kita sedang lakukan ini adalah merupakan garis panduan. Ya. Kerana garis panduan itu akan menjadi panduan kepada masyarakat di luar sana untuk pelaksanaan badal haji yang sempurna. Yang penting badal haji yang sempurna. Kerana sebelum ini tidak ada pihak yang mengambil tanggungjawab dalam soal untuk memastikan ibadah badal haji ini dilakukan ikut tertib peraturan sesuai dengan hukumnya dan sesuai dengan peraturan, dan dilakukan oleh pihak-pihak yang telah dikenal pasti yang secara sah dapat melaksanakan badal haji. Itulah fungsi yang dapat Jawhar ke depan dalam soal badal haji ini. Terima kasih Ustaz, sangat jelas bila Ustaz memberikan mukadimah awalan kepada kita, memberikan penerangan tentang fungsi Jawhar, salah satu ataupun salah sebuah agensi hal ehwal Islam di Malaysia, seperti yang Ustaz nyatakan tadi, menyelaras isu-isu ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan ibadat haji dan umrah di Malaysia. Baik, Datuk, mungkin Datuk boleh beri perincian kepada para penonton. Bila sebut badal haji ni, Datuk, apakah maksud badal haji dan prosesnya bagaimana, dan bilakah keperluan untuk melaksanakan badal haji, Datuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Terima kasih di atas soalan, dan terima kasih juga kepada Tuan Haji Ruslan yang memberi mukadimah tadi. Sebenarnya saya ternanti-nanti sudah begitu lama bila atau siapa yang akan membincangkan topik ini kepada masyarakat supaya kita dapat memahami apa itu kandungan yang ada dalam badal haji, tertunaikah atau tidak. Jadi bila ditanya soalan ini, saya nak mengatakan bahawa memang ada dalam hadis apabila seseorang itu meninggal dunia, boleh orang lain menghajikan untuknya. Ataupun kalau kita tengok satu hadis lagi, ada seorang wanita mengkhabarkan atau bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada hadisnya, kita tak bacalah sebab panjang sikit. Bapa saya, dia kata uzur, tak boleh naik kenderaan. Bagaimana dia nak menunaikan haji fardu untuknya? Dia kata hajatul Islam. Maka Nabi kata, kalau kamu kuat, hajilah untuk bapa kamu dan umrahnya sekali. Ada hadisnya, memang lengkap lah. Jadi badal haji ni begini. Kebiasaannya apabila seorang Muslim beramal dengan 5 rukun Islam, dia nak habiskan semua rukun. Tetapi tak semua orang tercapai, khususnya ibadat haji. Ibadat haji ini man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang boleh sampai kepadanya mengikut 5-6 syarat yang ada di dalam syarat wajib haji lah. Tiba-tiba kawan ni walaupun ada syarat itu, tapi dia tak berkesempatan, dia meninggal dunia. Boleh dibadalkan, kan? Jadi caranya ialah waris pergi mencari orang yang sanggup melakukan badal haji. Dan orang ini bila sanggup, ada 2 kaedah dia. Satu, dia menerima sebagai wakil, dipanggil ju'alah zimiyah. Satu lagi ju'alah ainiyah. Kalau ju'alah ni artinya menyerahkan tugas kepada orang yang ju'alah zimiyah ni, dia sanggup menerima wakil, dia akan bawa, dia akan diuruskan oleh orang lain. Dia akan upah orang lain. Yang satu lagi ialah
Zimiyah ni kalau dia sanggup menerima wakil badal haji, dia tak boleh tukar orang lain, dia aja. Macam orang datang jumpa dengan saya, dia kata, Ustaz, saya nak Ustaz sendiri buat, jangan orang lain. Maka bila kita akad, kita kena buat. Satu. Yang kedua, apabila sampai ke mikat, kalau kita pergi dengan haji, tamattu', kan, tentulah kita menempuh Qunul Manazil nak masuk ke Mekah, maka di situ kita kena berniat umrah badal untuk ni. Kalau haji ni dia kena campur dengan umrah sekali. Sebab dalam ayat 196 surah Al-Baqarah dia ada sebut Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Tadi soalan ni Ustaz tujukan kepada Tuan Haji Ruslan tadi, sempurna atau tidak? Betul lah, sebab Quran sendiri menyebut sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Kena buat bagi sempurna lah. Jadi bila buat sempurna, dia kena lengkapkan umrah dengan hajinya sekali. Ramai orang ambil badal haji 1,700 buat haji je, umrah tak buat. Jadi masalah. Itu satu. Apabila pergi menunaikan umrah pula, menunaikan haji pula, dia macam biasalah, ikutlah rukun 6 tu. Kena berniat di mikatnya, kemudian kena pergi wukuf di Arafah, balik Muzdalifah, kemudian di Mina dia kena sampai ke Mina, itu bukan rukun lah. Dia kena melontar, itu pun bukan rukun, tu wajib. Lepas tu gunting rambut, lepas tu balik tawaf, sa'i. Lengkaplah 6 rukun dan 6 wajib bagi sempurna. Jadi itulah, bila lengkap itu barulah sempurna. Jadi haji itu pahalanya dipulangkan kepada si mati ataupun kepada orang yang diibadahkan haji untuknya. Itu asas yang awal lah. Baik, mungkin Datuk, kalau bagi seseorang yang kematian ibu ataupun ayah, kadang-kadang mungkin keluarga ni bila ternampak saja iklan badal haji ataupun badal umrah, jadi rasa terus nak buat laksanakan haji ataupun umrah bagi pihak si mati ibu dan ayah tadi. Cuma mungkin Datuk boleh sentuh senarai keutamaan dalam pengurusan jenazah tu bagaimana, Datuk? Terima kasih. Ramai masyarakat Islam kadang-kadang dia tertinggal peraturan untuk pembahagian harta pusaka. Jadi kalau dah mati tu nak ambil buat badal haji dulu. Dia gini, dia step dia ada 6. Pertama sekali, apabila seorang tu meninggal dunia, jika ada harta, dia ada harta. Harta hendaklah diuruskan untuk membayar zakat dan sewa menyewa kalau ada. Itu wajib. Zakat kepunyaan Allah, walaupun bagi pada orang lain. Tapi sewa menyewa tu kepunyaan siapa yang dia sewa rumah, sewa yang tu dulu. Kedua, baru bayar hutang. Baru selesaikan hutang. Masih ada baki lagi. Masih ada baki lagi, baru buat badal haji. Jangan peraid dulu. Badal haji dulu. Lepas badal haji, barulah dia tengok ada wasiat atau tidak. Kalau sekiranya ada wasiat, ambil 1/3 saja daripada wasiat. Yang 2/3 lagi kena faraid. Barulah faraid yang akhir. Sebab bila sudah faraid, tak timbullah bayar hutang ke sewa rumah tu, tak timbul lagi, haji pun dah selesai. Maka sebab itulah ramai masyarakat Islam dia nak mengutamakan ibadat haji itu kepada si mati supaya jangan ketinggalan kerana duit pusaka dia masih ada. InsyaAllah. Jelas bila Datuk memberikan penerangan dan perincian kepada kita senarai keutamaan apabila berlaku kematian jenazah. Jadi itulah yang Datuk telah nyatakan, keutamaan-keutamaan yang kita mesti langsaikan terlebih dahulu. Baik, penonton sekalian, saya nak undang penonton untuk sama-sama memanggil ataupun membuat panggilan telefon kepada kami 0388707397 untuk mengutarakan soalan ataupun nak memohon pandangan kedua tokoh yang kita undang di studio pada petang ini. Baik, saudara penonton, saya nak tanya pada Ustaz Ruslan. Mungkin Ustaz boleh memberi garis panduan lah. Tata cara bila sebut kandungan pakej mungkin badal haji atau badal umrah yang pada pemerhatian pihak Jauhar ada elemen-elemen kita sebut sebagai penipuan dan sebagainya. Jadi selepas ini yang kita nak mohon pandangan Ustaz. Selepas ini saya. Baik, selepas ini saudara kita kembali dengan Fikrah.
pertama kali mula dari bawah. Ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bincang pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Apa dan kenapa ianya terjadi dan bagaimana perlu kita pugar untuk ia tidak kembali berulang. Kadang-kadang khutbah pun kalau kita nak dengar alam sekitar ni, orang mabuk dengar alam sekitar. Melestarikan alam satu kewajipan kita sebab kita akan meletakkan balik keseimbangan. Umum mengetahui ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan wajib ditunaikan buat mereka yang berkemampuan. Di dalam hati setiap umat Islam pastinya terpasang niat untuk menunaikan ibadah ini. Namun, ada segelintir ibu bapa kita yang tidak sempat menunaikan ibadat sepanjang hidup mereka atas sebab-sebab tertentu sehinggalah mereka pulang ke rahmatullah. Adalah menjadi satu kewajipan ke atas waris untuk menghajikannya atau mengupah mana-mana pihak tertentu untuk mengerjakan ibadah haji. Selari dengan pendapat ulama Imam Syafi'i dan Hambali menyebut, barang siapa yang meninggal dunia tetapi masih belum melaksanakan haji fardu atau haji nazar, maka walinya wajib menunaikannya dengan dibiaya oleh harta si mati. Saudara-saudara, terima kasih kerana terus kekal setia bersama dengan kami. Baik saudara, petang ini kita membincangkan topik badal ataupun bedal. Kita nak bincang topik khususnya tentang melaksanakan upah ataupun wakil untuk melaksanakan ibadat haji ataupun umrah. Baik saudara, kita bertuah pada petang ini. Kita telah menerima pemanggil yang pertama, Tuan Haji Abdul Muin dari talian. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji, silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dari P. Ya Datuk. Tuan Haji. Soalan saya begini. Saya telah membagikan upah ataupun wakil kepada wakil yang bertauliah. Ya. Nama tu saya lengkapkan nama penuh dan juga nama-nama si mati lah. Tiba-tiba bila dia balik dia kata Allah silap nama saya buatkan. Jadi macam mana tu Datuk dan juga Ustaz? Adakah kita nak carry forward tahun depan? Kita dah bagi kepada wakil tu, tapi dia kata saya tersilap membuatkan upah tu bernama orang lain. Jadi macam mana tu? Okey, terima kasih Tuan Haji Abdul Muin merupakan Kesalam pada Datuk Madaud Cengah. Baik Tuan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Abdul Muin merupakan penonton setia Fikrah. Saban minggu beliau menonton kita. Terima kasih Tuan Haji Abdul Muin. Mungkin Datuk, tadi Datuk, bagaimana kalau berlaku kesilapan nama tadi melaksanakan badal haji atau badal umrah tadi Datuk? Kalau kita lihat kepada aulawiyat di dalam penunaian badal haji ini, bila diberi satu nama itu, dari segi amanahnya kita sebut nama itu. Ya, saya. Jika nama itu tidak disebut, artinya walaupun niat hati dia nak pergi ke situ tapi dia tak kenal orang ni. Saya. Pada saya lah. Ya. Mesti kena jelaskan kalau dia tak dah buat pada tahun itu, kemudian tersebut nama orang lain, jadi haji itu dia pergi kepada orang lain. Saya. Kena qada lagi sekali tahun depan. Saya. Sama juga dengan orang pergi menunaikan betul haji, tapi dia silap buat rukun. Ya, dia bila silap buat rukun, tak sah haji itu, dia kena buat tahun lain. Saya. Cumanya yang buat haji sendiri itu, dia kena dam esar lah sebab haji dia tak sah. Kalau tapi bagi badal haji ni tidak. Sebab dia buat semua rukun cukup, cuma sebut nama saja tak betul. Pada pendapat saya, dia kena qada sekali lagi tahun hadapan. Itu jelas. Tapi ada juga pandangan ulama berpegang kepada hadis rufi'a an ummati anil khita'i wa nisyan wa mastakrahu. Diampunkan umat aku apabila dia melakukan sesuatu kesalahan kerana silap
ataupun kerana lupa dan dipaksa. Ya. Yang tu ada juga ulama yang yang ringan sikitlah. Dia kata tak apalah cincai. Tapi kalau kita balik kepada warak, kita akan balik kepada warak, qada lagi sekali tahun depan. Jangan ambil badal haji orang lain, qada lagi sekali. Sebab ini amanah. Baik. Orang tu pula tahu. Baik. Orang tahu yang tak sebut nama lain, dia pun mengaku. Artinya dia jujur. Baik. Buat lagi sekali. Baik, terima kasih Datuk atas pencerahan yang diberikan. Baik, kita ada pemanggil yang kedua. Alhamdulillah. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ya, saya. Boleh perkenalkan diri tuan? Haji Ismail bin Haji Muhammad Darus. Okey, silakan Tuan Haji Ismail, Haji Muhammad Darus, soalan, silakan. Saya nak tanya, masalah dengan kita buat tajuk dia datang ni, bedal atau badal? Kan? Ya. Bedal atau badal yang di Ustaz Cik Ngah. Saya. Ya. Lepas tu, masalahnya, saya pergi pada 2013, kan? Usahakan nak buat macam tu bagi pihak tabung haji, kan? Ya. Bagi cabang tabung haji, tidak kita kata sempurna lah, itu yang sebenarnya. Okey, terima kasih Tuan Haji. Ya. Baik. Persoalannya. Baik, ada persoalan Haji. Apa yang persoalan? Oh, telah terputus, masya-Allah. Tak apa, nanti boleh boleh membuat panggilan semula. Baik, mungkin Ustaz Ruslan boleh memberikan pandangan. Mungkin kita tak jelas apa yang dinyatakan tadi. Mungkin kesempurnaan tadi. Mungkin agensi-agensi saya percaya telah membuat yang terbaik untuk memastikan para jemaah kita dapat menunaikan haji dengan paling terbaik, Ustaz. Okey, terima kasih. Sesuai dengan soalan yang pertama tadi, Tuan Haji yang pertama sebut tadi. Sebenarnya apa yang perlu diketahui oleh para waris yang akan melaksanakan badal haji, pakej yang ditawarkan, pakej yang ditawarkan dan siapa yang menawarkan. Dan di situ nanti dia perlu tulis nama, ada borang, lengkap. Sebab kita nak mengelakkan tadilah. Baik yang Datuk sebut tadi kan, pandangan Datuk tadi, badal haji yang dibuat tu perlu diulangkan baliklah. Kerana dia dah pergi pada orang lain. Dah tak sebut nama yang sebenarnya. Jadi kita nak pastikan yang badal haji tadi sempurna, isi borang, tuliskan nama betul-betul, siapa warisnya yang akan melaksanakan badal haji, semua itu lengkap. Ya. Semua lengkap, alamat lengkap dan wakil itu juga lengkap. Syarikat juga lengkap. Dan resit-resit yang berkaitan dengan pembayaran dan sebagainya juga itu lengkap. Itu amat-amat penting kerana bila mana segala dokumentasi itu sempurna, maka itulah akan membawa kesempurnaan juga. Kerana pihak yang melaksanakan itu akan merujuk kepada dokumen. Jadi mungkin yang tadi itu ingat lupa. Ini yang cukup bahaya. Jadi bagi setiap mereka yang akan melaksanakan badal haji tadi, perlu memastikan borang yang digunakan pakai yang telah diuruskan oleh pihak agensi ataupun individu berkenan itu mesti lengkap. Itulah yang nak memastikan supaya kita tidak terdedah kepada unsur-unsur yang mungkin akan menyebabkan kesempurnaan itu tak tercapai. Baik. Maksud Ustaz tadi ialah pihak yang melaksanakan badal haji ataupun badal umrah tadi pastikan agensi yang benar-benar kompetitif, yang benar-benar berkesan, mempunyai keupayaan untuk melaksanakan ibadat tersebut. Baik, Datuk dan Ustaz, kita ada pemanggil lagi Ustaz. Boleh kita sambut ya? Okay, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Syarman bin Abdul Rahim. Tuan Syarman, silakan soalan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz semua. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya nak bertanya ni berkenaan dengan yang menguruskan badal haji. Kata kita upah kan. Jadi yang menguruskan tu dia boleh menguruskan lebih pada satu orang ke, kata individual yang buat haji itu lah untuk badal tu lah. Dia boleh buat lebih pada seorang atau dia boleh buat seorang saja. Okey. Baik. Pasal ikut waktu haji ni semua tu kan. Baik. Yang kedua, soalan saya, kalau misalnya kata kita buat badal haji untuk seseorang yang dah meninggal dunia, dekat Batu Nisan tu sebelum buat badal haji boleh kita taruh haji nama dia. Okey. Itu soalan saya. Okey.
Terima kasih Cik Sharman atas perkongsian soalan yang tentunya akan memberikan ilmu pada kita semua. Baik, Datuk Daud. Ya. Soalan pertama tadi, bila badal haji, adakah boleh membadalkan bagi seseorang saja ataupun boleh lebih, Datuk? Terima kasih. Sudah dibincangkan dalam muzakarah ibadat haji dan kita pun berbincang dengan Jawhar melalui buku panduan yang telah dikeluarkan. Ya. Satu haji untuk satu orang. Sekarang ini yang timbul masalah, orang menggantung elan-elan di masjid-masjid di rata-rata dengan badal haji semurah 1,700-1,600. Saya. Yang herannya siapa yang membawa badal haji ini dan kepada siapa yang dia bagi. Ya. Sebab dia di sini. Kalau dia agensi yang diizinkan oleh tabung haji untuk menunaikan haji, pegawai-pegawainya pergi ke Mekah. Dia bawa duit ini, dia ada orang di Mekah. Ya. Tapi yang di sini, kita takut, ejen di sini, kita takut. Minta maaf saya nak cakap tu teranglah. Kita bukan nak viralkan, bukan nak mengeluarkan kata-kata yang suuzoni ataupun sangka buruk kepada orang. Tapi dalam soalan yang ditanya tadi, kita boleh jelaskan. Kalau ejen itu mengutip sampai beratus-ratus orang kerana murah, siapa bawa duit ini? Dia tak pergi ke Mekah. Saya. Duit nak hantar ke sana, kalau kata dia ambil 2,000 orang, RM2,000 satu orang, dapat 100 orang. Pasal murah sangat. Ya. Jadi 200,000. 200,000 ni kita tidak boleh transfer duit ini ke luar negeri, ke Mekah kerana disekat ataupun dihalang oleh peraturan Bank Negara. Ya. Ini siapa bawa duit ini? Kalau dia upah orang, ada bawa, suruh orang bawa begitu, itu lain ceritalah. Ya. Tetapi yang kami pengalaman selama berpuluh-puluh tahun di Mekah ni, kita takut benda ini berlaku di mana mereka pakai hantar nama dekat wakil di sana. Ya. Wakil sana menghimpun beberapa orang jemaah, seorang je pergi buat haji. Saya. Seorang saja, sebab nak pergi menunaikan umrah, nak pergi ke wukuf di Arafah tu, dia kena bayar levy atau bayaran kepada kerajaan Saudi, ke Kementerian Saudi. Ya. Jadi kalau bayar harga murah, tentulah orang-orang yang melaksanakan ini tak dapat nak buat. Orang-orang lama di sana. Maka dia himpun 5-6 orang sekaligus, dia niat sekali. Ini pernah berjumpa, bukan satu kes, berpuluh-puluh kes. Berpuluh-puluh kes. Mereka pergi sebagai ejen, ini kita takut penipuan ini berlaku. Ya. Maka jawapan kepada soalan tadi, satu haji adalah untuk satu orang dan hendaklah dilengkapkan dengan umrahnya sekali. Yang dia kutip tu umrah tak buat. Ya. Saya. Itu yang jadi masalah. Itu soalan pertama. Yang kedua tu yang batu nisan tadi tu. Gini, batu nisan ni biasanya bila meninggal dunia, orang yang sudah pergi menunaikan haji dan balik, dia mati, dia boleh batu nisan buat haji. Ya. Bagi orang yang dibadal haji kepada dia, jadi di segi qasid syariah tak capai. Dia tak pergi haji, orang lain haji untuk dia, tiba-tiba bubuh nama haji di atas batu nisan, kurang kena. Tapi kalau nak bubuh juga siapa boleh larang kan? Ya. Ikut pulang pada dia, tapi kurang jelas. Terima kasih Datuk atas pencerahan yang diberikan. Baik. Saya nak menambah Ustaz, silakan. Yang isu seorang-seorang. Ya. Sebab memang kita ada 3 kes lah. Maksudnya individu yang menawarkan pakej badal haji tadi, dia himpunkan bila dah nilai tu, harga tu terlalu murah, ramai. Ya. Bila dah ramai macam Datuk sebut tadilah, dia menghimpunkan, semakin dia memang berlaku, dia menghimpunkan sampai lebih daripada 50 orang. Seorang je buat. Ya. Ya. Jadi itu memang dah tak sah lah. Jadi yang pasti dia dah seorang untuk satu badal haji je. Dia tak boleh nak himpunkan banyak-banyak. Jadi inilah kita kena berhati-hati kepada mereka yang akan melaksanakan badal haji tadi. Untuk tambah lagi Ustaz Ya, Datuk. Tambah lagi sebab saya sangat penting sangat nak sampaikan. Saya doa bila Jawhar ni nak buat program ini untuk nak dedahkan kepada masyarakat yang selalu tertipu dengan badal haji. Satu lagi saya suka sebut, wakil-wakil waris-waris yang membadalkan haji ataupun menyerah kepada haji, mereka sedikit pun tak terlintas yang orang badal haji itu akan menipu mereka. Dia tak terlintas. Asal saya bagi duit, duduk sebulan lepas haji, ejen ni datang, tuan datang, terus berikan sijil. Dah ada sijil dah ni. Sijil pun siap bercetak kan. Bercetak apa semua dengan nama semua. Dan sudah ditandatangani. Buat sudahlah. Dia tak tahu apa. Ada
Orang-orang di sini yang iklan dalam surat khabar saya badal haji bersama dengan khatam Quran. Siapalah nak khatam Quran 30 juzuk dalam keadaan orang sibuk macam ini. Ya. Jadi balik dalam sijil tu tulis sudah disiapkan khatam Quran ni 30 juzuk. Saya. Bayaran dia 2,000 aja. Ya Allah, kita berkali-kali tak berani nak buat. Wallahu alam. Cantik. Saya kira Datuk Muhammad Daud Cik Ngah luahan ikhlas dari hati beliau yang tulus untuk memberikan maklumat dan informasi kepada kita, dan alhamdulillah pada petang ini Fikrah hadir bersama-sama dengan Jauhar selaku agensi berwajib untuk memberikan nasihat kepada seluruh penonton sekalian untuk sama-sama kita berhati-hati. Kata kuncinya amanah. Saudara, selepas ini kita bersama lagi dalam topik kita petang ini, badal ataupun bedal. Ada pihak di Mekah didakwa mengumpulkan senarai pemohon badal haji dari Malaysia dan Indonesia sebelum menawarkan upah serendah RM600 ataupun RM670 kepada pelaksana badal haji yang sanggup menerima upah serendah itu. Pendedahan itu dibuat seorang pemasratin di Mekah kepada wartawan BH yang berada di Mekah minggu lalu, sekaligus membuktikan kebimbangan ramai pihak mengenai isu penipuan badal haji adalah berasas. Ini kerana dengan upah serendah itu, ia tidak mencukupi bagi menampung kos minimum pengangkutan, kemah di Mina, makan minum dan urusan berkaitan yang dianggarkan mencecah RM1,000 ataupun RM1,110 Malaysia. Penduduk Mekah yang hanya mahu dikenali sebagai Muhammad mendakwa, ejen yang menerima senarai nama pemohon badal haji dari ejen di negara asal itu turut mengenakan bayaran antara RM1,000 hingga RM1,200 bagi setiap individu. Pihak-pihak yang dikatakan mengutip tapi belum tentu melaksana tu. Benda tu ada berlaku. Ada berlaku. Dan dari baru ni orang Indonesia lah, saya cakap betul-betul lah. Orang Indonesia tu dia kumpul banyak lah, tak kira lah. Dia kumpul dalam harga RM1,000. Lepas tu dia bagi ke kawan dia. Kalau bagi kawan dia dalam harga 600, 700 macam tu lah. Tapi tak tentu lagi. Dia buat tetap tunaikan ibadah haji tu tak tahu. Ada cerita pasal badah haji kan. Badah haji ni juga kalau tak silap dia dilihat sebagai sumber untuk penduduk Mekah. Boleh cerita sikit? Sumber pendapatan. Tu tambahan ke macam mana tu? Segi kewangan di Mekah ni, bayar dengan belanja di Mekah ni memang susah lah. Nak benar-benar untuk makan minum apa. Dia kata badah haji tu termasuk dah dalam belanja satu keluarga. Dia kata 1 tahun tu kat sini kita orang menetap kat sini selain pada orang mustautin sini yang duduk ada permit sini lah. Bayaran dia setiap tahun tu nak renew permit saja tu adalah sampailah RM30,000 apa. Jadi RM5,000 seorang kan? RM5,000 seorang. Jadi sebagai upah haji ni termasuklah dalam belanja dia untuk bayar untuk renew permit dia sini lah. Jadi paksalah dia ambil. Kalau ada upah haji yang dalam harga RM2,000 memang dia terima sangat lah. Ambil tu ada juga yang ambil. Apakah perkara yang paling ringan dalam dunia? Selamatkan diri kamu serta ahli keluarga kamu, iaitu takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Menasihati orang dengan menggunakan ayat-ayat suci Quran. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Saksikan majlis pelancaran kempen pembudayaan norma baharu. Di Kompleks Sukan Pagoh, Johor pada hari Sabtu, 8 Ogos pukul 10.25 pagi. Yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin di saluran TV1 dan Berita RTM.
Saudara, tentunya warga penerbitan Fikrah, kami ingin merakamkan setinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh penonton kerana setiap hari Rabu jam 6 petang kami bersiaran dengan saudara semua. Fikrah, sebuah konsep rancangan bual bicara yang mengetengahkan isu-isu pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia. Jakim, Jauhar, Mawib, Jawi dan seumpamanya kita pentaskan di pentas Fikrah sebagai makluman dan informasi kepada kita semua. Dan petang ini istimewa, kita membincangkan topik badal atau bedal, khususnya membincangkan tentang bagaimanakah tentang upah haji ataupun upah umrah. Baik saudara, saya nak jemput para penonton petang ini. Masya-Allah, alhamdulillah talian kami sangat sibuk. Kami terus war-warkan nombornya 03 8870 7397. Boleh saudara membuat panggilan telefon dan mengutarakan persoalan kepada kedua-dua tokoh yang kita undang. Baik, saudara penonton, petang ini bersama-sama dengan kita Ketua Pengarah Jauhar, Tuan Haji Ruslan bin Said, yang sememangnya aktif di media sosial, memberikan penerangan-penerangan khusus berkaitan dengan agensi yang beliau ketuai, iaitulah Jauhar. Baik, Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh berkongsi dengan para penonton antara ciri-ciri kita sebut sebagai mungkin penipuan ataupun taktik yang digunakan oleh segelintir kecil ataupun segelintir pihak lah yang mahu memanipulasikan masyarakat kita, khususnya dalam amalan badal haji. Ustaz. Okey, terima kasih. Apa tu seperti yang kita lihat di paparan tadi. Ya. Tawaran pakej yang terlalu murah. Yang itu antara ciri yang pasti penipuan. Kerana kalau seperti yang Datuk Daud sebut tadi, harga bukan semurah itulah. Sebab dia banyak bayaran-bayaran yang perlu dibayar oleh pihak yang berkenaan. So, kalau pakej itu terlalu murah, memang tak betul. Itu nak kena. Yang kedua, menggunakan pengaruh orang yang tertentu. Ya, contohnya imam, bila dan ketua kampung dan sebagainya, untuk meyakinkan kepada orang yang berkenaan ini pakej yang betul, ya, badal haji yang betul, boleh diuruskan. Dan yang ketiganya adalah percaya kepada seseorang individu. Kerana ada pihak yang menggunakan selebriti contohnya. Ya. Walaupun sebenarnya selebriti itu sendiri, mungkin Ustaz Zarifi sendiri sebagai selebriti akan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selebriti tidak ada kaitan dengan pihak yang menguruskan. Dia pun tak tahu. Dia tak tahu. Jadi menggunakan selebriti itu juga satu tarikan untuk pakej badal haji tadi. Jadi ini nak kena pastikan supaya pihak yang berkenaan merujuk langsung kepada ejen yang menguruskan, yang mendapat lesen yang sah daripada tabung haji. Itu yang paling utama sekali. Jadi elemen itu perlu diketahui oleh masyarakat di luar sana supaya kita tidak tertipu. Yang elemen yang paling mudah sekali adalah murah. Kerana berdasarkan kepada perbincangan kita melihat bahawa harga lantai yang sesuai untuk badal haji ini adalah 3,500. Itu harga lantai. Kalau 1,700, separuh tak sampai lagi. Itu tak sampai ke Mekah. Daripada kampung ke KL pun dah habis dah 1,500. Jadi itu perkara yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat di luar sana. Maksud bila Tuan Haji sebut tadi harga lantai RM3,500 tadi telah mengambil kira kos-kos yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan Saudi. Pihak kerajaan Saudi, pergerakan daripada sini, yang kos yang termasuklah bayaran-bayaran telah ditetapkan oleh pihak kerajaan Saudi. Terima kasih Ustaz. Baik, kita nak sambut pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, siapa di talian? Azmina sini. Okey, silakan puan. Okey, saya nak tanya, kalau macam untuk saya nak buat badal haji untuk adik saya kan? Ya. Kos sebenarnya macam kalau 2,000 tu dikira logik ke tak logik untuk 2,000 kos tu? Baik. And then lagi satu, kalau misal kita nak cek ejen-ejen yang boleh dipercayai ni macam mana? Baik. Baik, terima kasih puan atas soalan. Itu saja puan ya? Itu saja. Baik, terima kasih puan. Baik, saya kira yang selayaknya untuk jawab soalan ini Tuan Haji Ruslan. Silakan. Yang saya sebut tadilah harga lantai yang telah kita kenal pasti adalah 3,500. 3,500. Kalau 2,000 itu masih di harga yang di bawah kemampuan yang sepatutnya.
Jadi yang itu juga nak kena hati-hati dan merujuk kepada pertanyaan tadi, boleh rujuk kepada pihak Jawhar sendiri yang untuk mengenal pasti ejen-ejen yang telah pun mendapat lesen yang sah dan melaksanakan badal haji. Sebab kita dah kenal pasti syarikat-syarikat yang telah diberi kelulusan oleh pihak tabung haji, ya itulah yang selayaknya untuk kita memberi tanggungjawab amanah kepada syarikat tadi untuk melaksanakan badal haji. Selain daripada itu, seperti mana Datuk sebut tadilah, kalau individu dia tak ke sana, tapi syarikat sudah pasti yang menguruskan jemaah haji, ya, secara package ini memang syarikat ada di sana yang boleh menguruskan untuk melantik pihak-pihak yang di sana untuk melaksanakan badal haji. Baik, terima kasih Ustaz atas penerangan dan perincian kepada kita. Mungkin sebelum kita melabuhkan tirai fikrah pada petang ini, Ustaz akan isytiharkan atau memaklumkan talian nombor dan di manakah para penonton boleh membuat rujukan kepada Jawhar selepas ini, Ustaz, ya. Baik, Datuk, kita ada pemanggil, Datuk. Saya sambut pemanggil, Datuk, ya, sebelum saya tanya soalan, Datuk. Baik, Assalamualaikum. Terputus. Selepas ini cuba lagi, insya-Allah, masya-Allah. Pada petang ni, Ustaz, Datuk, ya, sesak talian kita. Inilah fikrah, kami membuka ruang kepada para penonton untuk bertanyakan soalan dan tentunya pencerahan ataupun penerangan jawapan akan diberikan oleh pihak yang berautoriti. Dan pada petang ini, Ketua Pengarah Jawhar sendiri bersama dengan Datuk Daud Cik Ngah, seorang yang berpengalaman hampir lebih 46 tahun dalam pengurusan ibadat haji dan umrah. Baik, Datuk, mungkin yang orang Kedah kata ada buat perangai lagu ni mungkin segelintir kecil sahaja, ya, yang melaksanakan badal haji ataupun badal umrah dengan sempurna, dengan integriti ni ramai, ya, agensi-agensi yang memang berintegriti. Tetapi kerana segelintir kecil ini yang buat perangai macam ni tu, menyebabkan kita kata mencemarkan nama baik agensi yang lain. Mungkin ada pandangan Datuk? Betul. Pandangan saya begini, ada soalan, ada teruskan tu. Pandangan saya begini. Sebenarnya apabila terlibat dengan duit, money, what is the money does? Apa yang duit boleh buat? Orang mencari duit, dia akan cari duit. Hatta di kalangan para ustaz pun, Ustaz, ada madrasah pun ada iklan juga dengan harga yang begitu rendah. Tetapi mereka tak pergi menunaikan ini. Jadi kita pun nak heran, mengapa ustaz atau guru agama boleh terlibat dengan iklan haji macam ini, iklan badal haji macam ini? Saya rasa itu kurang munasabah sangat. Bila kita semak tengok, pada dia adalah perkara biasa. Pasal dia ada ejen dekat sana, ada adik-beradik kat sana, boleh hantar begini macam tu. Kita dari sudut muzakarah ibadat haji membentangkan tentang badal haji ini mengikut prosedur yang kemas, iaitu pertama, biarlah orang itu betul-betul pergi ke sana, dia dibenarkan untuk melaksanakan badal haji. Dia boleh bawa dan mungkin ada ejen-ejen di sana. Itu pertama. Kedua, bila dia pergi, bila dia hantar saja, orang tu kadang-kadang dia hantar balik, dia selepas selesai dia bawa balik sijil, dia tulis nama tu, bagi sijil. Tetapi yang betulnya, yang jelasnya ialah jika ada penandatangani ialah orang yang betul berautoriti, pergi sana, dia tengok orang sendiri-sendiri buat ataupun dia yakin, dia ada interview orang tu, maka barulah benda ini boleh mengelak daripada penipuan. Sebab dia bagi sijil. Baik, terima kasih tu atas perincian yang saya rasa kemas, memang memberikan satu jawapan pencerahan kepada kita. Baik, Datuk dan Ustaz, kita ada pemanggil dari Kota Kinabalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Hasania binti Abdul Rahman. Okey, silakan Puan Hasania. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan. Kalau contoh kita nak buat badal haji, contoh katakan tarikh tutup untuk daftar haji, contoh 20 hari bulan. Bilakah tarikh yang logik untuk kita daftar badal haji itu? Adakah 2-3 hari sebelum tarikh tutup daftar haji itu di Mekah, kita masih boleh nak daftar? Ataupun dia kena seminggu atau 2 minggu sebelum daftar haji Mekah tu? Sebab saya ada kawan yang pemastautin dekat Mekah. So dia tak perlu perjalanan lah kan sebab dia pemastautin dekat Mekah. So boleh tak kalau
kita daftar lewat, macam contoh seminggu sebelum saya tutup daftar haji tu, ada tak logiknya di situ? Baik. Haji. Okey, baik. Terima kasih Puan atas soalan yang sangat baik. Datuk, mungkin Datuk boleh berikan pencerahan. Sikit je pencerahan senang je. Sebenarnya badal haji ini tak bergantung kepada tempoh. Ya. Asalkan betul-betul orang yang nak bawa duit, nak jadi wakil pergi itu, garanti dia pergi. Tak kira lah lagi seminggu dia nak pergi pun boleh wakil kat dia. Dia tak ada masalah. Jadi tak perlu kaitkan dengan daftar haji. Yang penting orang yang nak pergi itu betul-betul dia dah dilulus kalau dia tabung haji dia nak pergi. Kan? Macam tu tuan kan? Aku nak tambah sikit. Mungkin Ustaz Ruslan boleh tambah. Itulah maksudnya dia tidak terikat dengan tempoh. Contohnya, kita sekarang musim haji dah tamat. Ya. Mungkin dia nak buat haji untuk tahun depan. Tahun depan. Dia boleh daftarkan. Boleh. Cuma nak daftar sekarang ni munasabah ke tidak? Kerana adakah yang wakil tadi dia akan pergi ataupun sebaliknya. Jadi yang seeloknya bila dah tiba musim haji nanti, barulah proses untuk badal haji dengan mengenal pasti syarikat-syarikat tadilah. Dan kepada soalan yang kedua tu, dia langsung aja boleh wakilkan kepada kawan dia di sana. Tak perlulah syarikat-syarikat di sini, langsung aja kawan di sana untuk uruskan. Sebab dia dah bermuasyaratin di sana. Cuma kita kena ingat, walaupun bermuasyaratin di sana, tidak semestinya mudah untuk melaksanakan. Betul dia tak semudah itu. Sebab ada kesana pun sekatan kerajaan Saudi juga, dia amat ketat untuk pergerakan dan sebagainya. Jadi itu pun nak kena pastikan. Walaupun mustautin di sana, untuk melaksanakan itu dia masih terikat dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan Saudi. Saya jelas sekali Tuan Haji nyatakan kepada kita, tentunya dalam proses melakukan badal haji tadi ada proses-proses ataupun peraturan tertentu yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan Saudi. Saudara, selepas ini kita nak bincang lagi topik bedal ataupun badal haji. Kita kenali dia dengan adanya sifat-sifat tersebut yang ada pada makhluk. Cumanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang lebih mulia. Inilah satu-satunya sifat yang dinamakan sifat nafsiyah. Sifat yang ada pada Allah SWT, yang wajib ada pada Allah Taala. Cuba kita lihat pokok yang ada di sekeliling kita. Adakah pernah kita terfikir bahawa pokok ini memang sedia ada? Menurut Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Luqman Abdullah, meskipun dalam kesederhanaan, ganjaran pahala melaksanakan ibadah tetap sama seperti pelaksanaan biasa. Kelebihan itu tetap ada. Kalau kita melakukan korban musim ini, tetap dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana biasa. Kalau kita melakukan salat sunat hari raya pada musim ini dengan penjarakan dan SOP yang sebagainya, tetap kita diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak ada perubahannya. Walaupun negara masih bergelut dengan situasi pandemik, umat Islam negara ini tetap berpeluang menjalani ibadah kurban. Dr. Luqman menyifatkan keputusan kerajaan menghadkan jumlah haiwan kurban di satu-satu lokasi adalah tepat. Cuma perubahan dari sudut kaedah dan cara kita melaksanakan saja. Maka ini tentulah kita boleh memahaminya dengan suasana sekarang, sebab kita perlu sama-sama menghadapi situasi ini secara bekerjasama antara sama lain, secara kolektif. Barulah kita dapat mengekang rangkaian COVID-19 yang melanda kita di sini. Proses pengagihan daging juga dibuat secara sistematik. Menurutnya, semua pihak memainkan peranan signifikan bagi mengurus organisasi berorientasikan dakwah. Pada masa sama, segala agenda sedia ada yang bermanfaat akan diteruskan.
saya tidak teragak-agak untuk mengambil mana-mana peruntukan dan juga klausa hak sebagai yang dipertua untuk membuat perubahan dan ngerombakan jika sekiranya dia perlu untuk memperkasakan Yadim. Namun pada asasnya saya perlukan masa terlebih dahulu untuk meneliti, mengamati, memerhati, dan saya tidak akanlah melakukan sesuatu yang terburu-buru dan bersikap drastik dalam membuat perubahan. Kerana maksud perubahan itu ialah kita nak ke arah kebaikan. Jadi kalau merubah ke arah yang lebih tidak baik, maka itu tidak ada arti pada nilai perubahan. Jadi faktor penting kepada perubahan itu ialah mesti strategik. Selain dana kerajaan, Yadim menyasarkan untuk menjana pendapatan sendiri sebanyak RM50 juta setahun bagi mengukuhkan peranan dan operasi. Nasruddin dilantik yang dipertua Yadim ke-14 berkuat kuasa 16 Julai lalu. Baik saudara, terima kasih kerana terus kekal sehingga ke penghujung siaran kami pada petang ini, Fikrah. Topik kita badal ataupun bedal. Saudara, kita sangat istimewa kerana telah hampir sejam kita berbincang tentang topik kita ini, dan tentunya di sini kita nak meletakkan dua perkara asas. Yang pertama, untuk meningkatkan urus tadbir yang integriti, khususnya di pihak pengurus. Yang kedua ialah untuk kita mempertingkatkan kita sebut sebagai kepekaan ataupun cakna masyarakat untuk memilih pihak-pihak yang benar-benar berintegriti, yang benar-benar melaksanakan amalan ibadat ini secara berkesan dan teratur. Baik, mungkin Ustaz, fungsi Jauhar, bagaimana Jauhar melihat permasalahan ini dan bagaimana perancangan Jauhar untuk memastikan amalan ibadat khususnya badal haji ini dapat disempurnakan sesempurna mungkin, Ustaz? Kita di peringkat Jauhar sebenarnya kita melihat masalah, pada saya melihat masalah yang ada dalam masyarakat. Itu masalah yang paling utama. Kerana kita melihat akhir-akhir ini masyarakat telah mempunyai kesedaran yang cukup tinggi untuk melaksanakan badal haji kepada waris-waris keluarga yang dah meninggal, ya. So, dalam pelaksanaan tadilah kita nak memastikan kesempurnaan kepada pelaksanaan badal haji tadi. Jadi dalam hal ini, seperti yang saya sebut di awal tadi, kita dalam proses untuk mengeluarkan garis panduan, mekanisme pemantauan, penipuan badal haji. Itu yang sedang kita uruskan. Dan kita juga menyediakan maklumat yang berkaitan kepada masyarakat di luar sana. Sekiranya nak mendapatkan maklumat, sila rujuk kepada pihak Jauhar melalui website yang kita ada. Yang macam contoh kita punya manual tadi, juga kita muatkan di situ. Dan boleh hubungi pihak Jauhar di talian 88837400, ya. Itu boleh untuk dapatkan maklumat yang berkaitan ataupun nak bertanya apa-apa hal yang berkaitan. Jadi sekali lagi saya juga nak pesankan di sini supaya masyarakat di luar sana sangat-sangat perlu berhati-hati dalam kita nak melaksanakan tanggungjawab yang amanah telah diberikan tadi. So kita nak memastikan salurannya adalah merupakan saluran yang betul lah. Jadi kita bagi pihak Jauhar yang menguruskan, ya, yang melaksanakan takbir urus, memastikan perkara ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Dan kita juga dalam perancangan bila mana sekiranya pihak yang menguruskan ejen yang sah tadi melaksanakan badal haji dan mengeluarkan sijil badal haji tadi, yang itu akan disahkan terakhirnya oleh pihak Jauhar, barulah disampaikan kepada warislah. Itu perancangan, ya. Kita nak pastikan perkara ini ditadbir urus secara yang sempurna sebaik mungkin supaya masyarakat tidak tertipu. Garis masa, Ustaz, garis masa Ustaz dan pasukan Ustaz di Jauhar untuk melaksanakan perkara ini berapa tempoh Ustaz letakkan? Kita jangkakan insya-Allah dengan pakar-pakar yang ada, kita pun memang dah hampir ke penghujungnya. Insya-Allah tahun depan kita akan keluarkan. Baik, itu merupakan komitmen jitu yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Jauhar sendiri, khususnya kesungguhan beliau dan pasukan beliau di Jauhar untuk menjaga kemaslahatan umat Islam di Malaysia. Baik, Datuk Daud, mungkin Datuk boleh memberikan nasihat kepada para penonton, masyarakat khususnya, yang buat masalah ni mungkin segelintir kecil sahaja, ya, yang dominannya semuanya amanah, integriti. Cumanya bagaimana perlu masyarakat untuk cakna ataupun ambil berat dan peka tentang isu ini, Datuk? Terima kasih.
Soalan cakna ni dulu kita dah bincangkan dengan Johar kan, timbullah beberapa idea. Saya amat menyerulah beberapa kali lah saya bercakap benda ni, iaitu Jabatan Agama Islam negeri-negeri pohon mengambil inisiatif supaya penipuan umrah yang selalu tersangkut tu, penipuan badal haji itu dikaitkan. Umrah tak apa, kalau menipu pun sampai ke lapangan terbang orang tak terbang orang tahu. Tapi kalau badal haji tak ada siapa tahu, dia tipu tak tipu pun waris terima je. Jadi apa yang saya minta supaya kita mempunyai masjid di seluruh daerah dan berapa puluh ribu masjid. Kemudian kita ada 52 minggu khutbah. Boleh tak dalam 52 minggu khutbah tu 2 bulan sekali sebut pasal penipuan haji dan umrah ni? Sebut. Sebab orang lelaki, kalau setakat kita nak elan radio, kadang-kadang kita buat rancangan Rahman, berapa orang yang tengok? Tapi kalau mereka duduk di masjid, kita iklankan ataupun kita bagi peringatan jangan tertipu, mereka akan tersedak dan terjaga. Betul lah ini, jangan-jangan aku buat lu kena tipu. Murah sangat kan? Jadi mereka berhati-hati. Dipohonlah Jabatan Agama Islam dengan kegiatan kita, para da'i kita, ataupun kita tengok macam PU macam Ustaz selalu kan, bila dah dapat peluang macam ini, cuba ambil sikit peluang, cakap sikit, jangan tertipu dengan gelagak-gelagak orang yang hidup hanya mencari wang saja. Jadi saya mengharapkan Jabatan Agama Islam dan para pendakwah kita sampaikanlah kepada masyarakat. InsyaAllah mereka terima. Wallahualam. Alhamdulillah, itu merupakan tausiah yang disampaikan oleh Datuk Ustaz Daud Cik Ngah, orang yang ataupun ilmuwan kita yang begitu lama berkecimpung dalam dunia pengurusan ibadat haji dan umrah. Dan tentunya saya kira kata kuncinya ialah jangan kita terlibat dalam perkara yang ada unsur penipuan. Tentu sekali penipuan tidak kenal agama, tidak kenal warna kulit, tidak kenal semua itu. Dan inilah mustahak bagi kita semua untuk kita terus memacu tugasan kita dengan penuh integriti dan penuh amanah. Dan khususnya kita nak mengucapkan terima kasih setingginya kepada Jauhar, khususnya Tuan Haji Ruslan Said, pengemudinya yang mengambil cakna, mengambil serius isu ni. Dan dengan apa yang Ustaz Ruslan nyatakan tadi, pihak Jauhar komited untuk mengurus selia perkara ini, khususnya mempertingkatkan tadbir urus, khususnya perjalanan badal haji ataupun badal umrah. Saudara penonton dirahmati Allah, terima kasih. Selepas ini para penonton, saya jemput untuk bersahabat dengan Facebook Jauhar. Tentu sekali banyak maklumat yang kita boleh gelintar dan kita boleh kongsikan. Saudara, terima kasih. Minggu hadapan seperti biasa Fikrah, terus kami akan bawakan isu-isu pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia. Setakat ini sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.